Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Man Smart. Jadi pastikan anda telah tekan button subscribe dan juga loceng untuk notifikasi, dan jangan lupa juga untuk anda like dan juga share video ini. Soalan 7. Rajah 3 menunjukkan garis lurus PR, SQ, QT dan ST dilukis pada suatu satah kartes. Diberi bahawa PR dan ST adalah selari dan SQ sama dengan QT sama dengan 10 unit. Cari persamaan garis lurus PR. Baik, dalam soalan garis lurus ini, pertukar markah yang diberikan agak sedikit berbanding soalan-soalan garis lurus dalam SPM yang lalu. Kita lihat soalan berkenaan garis lurus ini. Cari persamaan garis lurus bagi PR. Garisan PR adalah garisan yang selari dengan ST. Maka keturunan adalah sama. Selain itu, maklumat berkenaan dengan garisan SQ dan juga garisan QT, kedua-duanya mempunyai jarak yang sama, iaitu 10 unit. Seterusnya, lihat garisan Y sama dengan 8, di mana di atas garisan Y sama dengan 8 terdapat titik Q, yang mana koordinatnya ialah X18 dan juga koordinat T iaitu X28. Kedua-dua koordinat X bagi Q dan T masih belum kita ketahui. Perhatikan segitiga SQX1. Jarak di antara Q ke X1 ialah 8 unit. Menggunakan teorem Pythagoras, kita akan ketahui bahawa jarak di antara S ke X1 ialah 6 unit. Maka koordinat X bagi Q ialah 4. Jarak di antara 4 ke X2 ialah 10 unit. Maka koordinat bagi X untuk koordinat T ialah 14. Maka koordinat bagi T ialah 14, 8. Satu markah diperuntukkan untuk koordinat T. Seterusnya, dengan menggunakan koordinat yang diberi iaitu koordinat S -20, kita boleh mencari keturunan garisan TS menggunakan rumus ini. Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Maka keturunan garisan ST yang sama dengan keturunan garisan PR adalah 8 tolak 0 bahagi 14 tolak negatif 2. 1/2. Satu markah diberikan untuk keturunan. Seterusnya, di atas garisan PR terdapat satu koordinat T iaitu negatif 4, 5. Menggunakan maklumat bagi koordinat X dan juga koordinat Y pada koordinat P, kita akan memasukkan maklumat-maklumat berkenaan itu ke dalam garisan Y sama dengan NX tambah C melalui proses penggantian. 5 sama dengan 1/2 darab negatif 4 tambah C. Jadi, melalui proses ini, melalui kerja ini, anda akan diberikan satu markah. Markah ini akan memberi kesan kepada jawapan di bawah. Sekiranya jalan kerja di sini tidak ditunjukkan, dia akan memberi implikasi kepada jawapan di bawah. Melalui jalan kerja ini, nilai C ialah 7. Jadi, berdasarkan keturunan 1/2 dan juga pintasan Y 7, garis lurus yang dikehendaki oleh soalan ini ialah persamaannya ialah Y sama dengan 1/2X tambah 7. Jadi, satu markah untuk persamaan garis lurus, maka keseluruhan markah bagi soalan ini ialah 4 markah. Soalan 8. Rajah 4 menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan Rina dengan kereta api dari Rawang ke Serdang. A. 1. Diberi bahawa laju kereta api dari Kuang ke Serdang ialah 1.25 km per minit. Cari nilai T. 2. Berapa lama masa dalam minit diambil untuk sampai Serdang dari Kuang? B.
Hitung purata laju dalam kilometer per jam kereta api itu bagi keseluruhan perjalanan. Bagi soalan yang ke-8 ini, iaitu daripada topik keturunan dan luas di bawah graf. Berdasarkan dua graf yang dipelajari, yang diuji dalam graf ini adalah berkenaan dengan graf jarak masa. Jadi kita lihat soalan yang pertama. A1, cari nilai T. Untuk mencari nilai T, maklumat ini sangat diperlukan, iaitu laju kereta api dari Kuang ke Serdang ialah 1.25 km per minit. Sebagaimana yang telah anda ketahui bahawa laju dalam graf jarak masa diukur menggunakan kecurunan. Jadi rumus kecurunan ialah jarak menegak bahagi jarak melintang. Perhatikan kecurunan yang melibatkan perjalanan daripada Kuang pergi ke Serdang sebagaimana yang saya tandakan dengan garisan warna merah. So jarak menegak ialah 40 tolak 10 ataupun 30. Manakala jarak melintang ialah T tolak 11. Jadi berdasarkan rumus jarak menegak bahagi jarak melintang, kita masukkan nilai ke dalam rumus 30 bahagi T tolak 11 sama dengan 1.25. Jadi proses ini, jalan kerja ini diberi 1 markah. Jadi kita teruskan dengan pengiraan, kita ringkaskan persamaan, maka nilai T yang kita peroleh ialah 35 ataupun 35 minit. Jadi 1 markah untuk jawapan T sama dengan 35. Seterusnya, bagi soalan yang kedua, berapa lama masa yang diambil untuk sampai ke Serdang dari Kuang? Tempoh masa adalah diwakili daripada selang masa 11 hingga T. Berdasarkan jawapan yang kita peroleh pada A yang pertama, T sama dengan 35, tempoh masa yang dilalui daripada Kuang ke Serdang adalah 24. Itu 1 markah untuk nilai 24 ataupun 24 minit. Seterusnya, bagi soalan B, kita lihat anda dikehendaki untuk mencari purata laju dalam kilometer per jam kereta api itu bagi keseluruhan perjalanan. Perhatikan pada paksi masa, graf jarak masa ini, yang diberi adalah dalam bentuk minit, tetapi soalan mengkehendaki untuk kita memberi jawapan dalam bentuk kilometer per jam. Jadi hati-hati di sini, kita akan melibatkan jalan kerja operasi penukaran daripada minit kepada jam. Jadi purata laju sebagaimana yang telah kita ketahui bahawa jumlah jarak bahagi jumlah masa. Bagi jumlah jarak keseluruhan perjalanan diwakili oleh Rawang ke Serdang, jumlah jarak adalah 40. Manakala jumlah masa daripada 0 hingga ke T ialah 35 minit. Jadi nilai 35 minit ini perlu ditukarkan dahulu kepada jam melalui operasi 35 bahagi 60. Maka purata laju jumlah jarak 40 bahagi masa yang telah ditukarkan kepada jam iaitu 35 per 60. Proses ini akan diberi 1 markah dan jawapan bagi purata laju ialah 68.57 km per jam. 1 markah juga untuk jawapan ini. Soalan 9. Jadual 1 menunjukkan nama 4 orang murid lelaki dan seorang murid perempuan di SMK Pelangi yang ditugaskan untuk menaikkan bendera sewaktu perhimpunan sekolah. Murid lelaki Adam, Borhan, Chan dan Dalji. Murid perempuan Elina. 2 orang murid dipilih secara rawak untuk menaikkan bendera. A. Senaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi ruang sampel ini. Anda boleh menggunakan huruf seperti A untuk Adam dan seterusnya. B. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi peristiwa itu, cari kebarangkalan bahawa pertama, murid yang dipilih itu adalah berlainan jantina. Kedua, Borhan dan Daljit tidak ditugaskan bersama. Bagi soalan yang ke-9, 6 markah diperuntukkan, iaitu dalam topik kebarangkalian. 6 markah yang diperuntukkan ini merangkumi dengan menyenaraikan ruang sampel, menyenaraikan peristiwa dan mencari nilai kebarangkalian. Jadi kita lihat soalan 9A ini. Menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi ruang sampel ini. Dalam kita nak menyenaraikan ruang sampel yang melibatkan manusia, kita perlu hati-hati daripada mengulangi 2 sampel yang sama.
Jadi kita lihat apabila dua orang akan digandingkan dalam satu majlis menaikkan bendera. Jadi kita lihat Adam dia akan bergandingan dengan Burhan, Adam juga boleh bergandingan dengan Chan, dan juga Daljit juga boleh digandingkan dengan Elina. Seterusnya Burhan dengan Chan, Burhan dengan Daljit, Burhan dan juga Elina. Seterusnya Chan dan Daljit, Chan dan Elina, dan akhir sekali Daljit dan juga Elina. Dua markah untuk senarai ruang sampel ini. Beberapa kesalahan dilakukan oleh pelajar adalah dengan mengulangi sampel yang sama. Antaranya Adam Burhan, diulang lagi sekali Burhan dan Adam. Contohnya Daljit dan Elina, diulang lagi sekali Elina dan Daljit. Dalam konteks ini, Adam dan Burhan, Burhan dan Adam adalah satu sampel yang sama. Maka untuk senarai ruang sampel ini hanya 10 sahaja yang perlu disenaraikan. Mana-mana pelajar, mana-mana calon yang membuat senarai sehingga 20 sampel, kesemua itu adalah salah dan dia memberi implikasi kepada soalan ataupun jawapan yang berikutnya. Baik, kita lihat soalan B yang pertama. Jadi kebarangkalian murid yang dipilih itu adalah berlainan jantina. Berdasarkan senarai yang telah kita peroleh dalam soalan 9A, maka kita punya kesudahan peristiwa adalah Adam dan Elina, Burhan dan Elina, Chan dan Elina, Daljit dan Elina. Memandangkan hanya Elina seorang sahaja perempuan dalam sampel ini, maka semua yang berganding dengan Elina adalah peristiwa yang kita kehendaki. Jadi satu markah untuk senarai ini diikuti oleh nilai kebarangkalian berkenaan iaitu 4/10. Satu markah. Nilai 4/10 ini tidak perlu diringkaskan, memadai dengan jawapan 4/10. Manakala yang kedua adalah cari kebarangkalian Burhan dan Daljit tidak ditugaskan bersama. Kalau kita lihat daripada senarai ruang sampel yang diperolehi di atas, kebarangkalian Burhan dan Daljit untuk ditugaskan bersama terdapat satu ruang sampel. Jadi untuk kebarangkalian Burhan dan Daljit tidak ditugaskan bersama, apa yang perlu kita buat adalah senaraikan semua ruang sampel yang tidak melibatkan Burhan dan Daljit. Jadi kita ada 9 senarai yang tidak melibatkan gandingan Burhan dan Daljit. 9. Jadi satu markah untuk senarai kesudahan ini, manakala nilai kebarangkalian adalah 9/10, satu markah untuk jawapan itu. Maka 6 markah diperuntukkan untuk soalan ini. Soalan 10. Rajah 5 menunjukkan sebuah lori tangki minyak. Tangki minyak lori itu berbentuk silinder dengan panjang 20 meter dan jari 2.1 meter. Muatan minyak dalam tangki itu adalah separuh. Sewaktu tiba di suatu stesen minyak, kesemua minyak dalam lori tangki itu telah disedut keluar untuk diisi sama banyak ke dalam 2 buah tangki minyak yang berbentuk cuboid dibina di bawah tanah. Menggunakan pi sama dengan 22/7, hitung tinggi tangki dalam meter paras minyak dalam tangki itu. Dalam situasi soalan berkejal geometri ini, minyak di dalam lori tangki berbentuk silinder ini, yang mana di dalamnya hanya separuh sahaja, akan dipindahkan ke dalam 2 tangki yang berasingan berbentuk cuboid. Setelah diisi, kedua-dua isi padunya adalah sama di antara satu sama lain. Jadi langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mencari isi padu bagi minyak yang terdapat di dalam tangki berbentuk silinder ini. Jadi dengan panjang tangki 20 meter dan juga jejari tangki 2.1 meter, kita akan menggunakan rumus silinder iaitu 22/7 pi j kuasa 2t untuk mencari isi padu bagi separuh minyak yang ada di dalam lori tangki berkenaan. Jadi 1/2 darab dengan isi padu penuh bagi tangki bentuk silinder berkenaan iaitu 22/7
darab 2.1 darab 2.1 darab 20. Satu markah untuk penggunaan rumus silinder ini. Jadi, isi padu bagi minyak di dalam tangki berkenaan adalah 138.6 liter padu. Seterusnya, minyak di dalam roli tangki ini akan dipindahkan ke dalam dua tangki berbentuk cuboid. Jadi isi padu bagi setiap tangki berbentuk cuboid tersebut adalah 69.3. Jadi penggunaan rumus cuboid akan diberi pada 5 kali 2 kali T, iaitu satu markah akan diberi. Kemudian kita akan samakan rumus ini dengan satu nilai, iaitu 69.3. Lagi satu markah diberi untuk proses ini. Dan kita selesaikan persamaan ini, maka tinggi minyak bagi setiap tangki itu adalah 6.93 meter. Satu markah untuk soalan ini. Maka keseluruhan markah untuk soalan berjalan geometri ini adalah 4 markah. Soalan ke-11. Raja 6 menunjukkan sebuah taman landscape berbentuk semi bulatan yang telah dibina oleh Kamal di rumahnya. Taman tersebut terdiri daripada taman herba dan kolam ikan berbentuk sukuan bulatan. Beliau bercadang memagar taman herba itu. POKQ ialah garis lurus dan K ialah titik tengah bagi OQ. Diberi bahawa PQ sama dengan 14 meter dan OP nisbah OK sama dengan 2 nisbah 1. Hitung A. Jumlah panjang dalam meter pagar bagi taman herba itu. B. Luas dalam meter persegi taman herba itu. Bagi soalan bulatan ini, terdapat dua rumus yang akan digunakan bagi setiap bahagian A dan juga bahagian B. Rumus yang berkaitan adalah rumus berkenaan dengan lilitan bulatan 2 pi j dan juga rumus bagi luas, iaitu pi j kuasa 2. Untuk soalan ini, anda dikehendaki untuk membantu Kamal dalam menyelesaikan masalah berkenaan dengan taman herba. Jadi, soalan A, hitung jumlah panjang dalam meter pagar bagi taman herba itu. Dalam konsep pagar, dia harus dikaitkan dengan perimeter. Perimeter ialah ukur keliling. Jadi, saya tunjukkan ukur keliling bagi taman herba berkenaan adalah dengan keadaan yang berwarna merah tu. Dan saya asingkan di satu tempat yang lain. Kita mulakan perkiraan perimeter kita adalah dengan kawasan yang saya tandakan dengan warna hijau itu. So 180/360 mewakili ukuran bagi separuh bulatan darab 2 darab 22.7 darab 7. Kemudian tambah pula dengan sisi yang di bawah tu 3.5. Seterusnya lengkung yang separuh suku bulatan tu 90/360 itu untuk mewakili sukuan bulatan darab 2 darab 22.7 darab 3.5, dan seterusnya kita tambahkan pula dengan sisi 3.5 tu, dan akhir sekali kita tambah pula dengan 7. Jadi kita lihat agihan markah untuk satu barisan dalam kerja. Pertama, kita beri kepada satu penggunaan rumus. Terdapat dua penggunaan rumus, jadi markah diberikan kepada salah satu. Kemudian kita pula beri markah yang kedua kepada penggunaan hubungan di antara sisi-sisi dan juga rumus-rumus yang terlibat, melalui operasi 22 tambah 3.5 tambah 5.5 tambah 3.5 tambah 7. Sebenarnya pada barisan yang pertama tu telah diberikan markah yang kedua, tetapi untuk melihatkan, untuk menunjukkan perkara ini dengan lebih jelas, tunjuk kepada bahagian yang kedua tu, barisan yang kedua tu. Jadi hasil daripada penggiraan ini, perimeter ataupun pagar yang diperlukan oleh Kamal untuk memagari kawasan taman herba dia adalah 41.5. Satu markah untuk nilai 41.5. Seterusnya, kita lihat soalan B. Anda dikehendaki untuk menghitung luas dalam meter persegi kawasan taman herba itu. Jadi di sini rumus yang akan dilibatkan adalah rumus pi j kuasa 2, iaitu rumus bulatan. Ke kawasan taman herba berkenaan adalah kawasan yang saya tandakan dengan warna kuning berkenaan. Jadi kita ambil secara keseluruhan luas kawasan bulatan, separuh bulatan termasuk kawasan kolam ikan. Jadi luas bagi separuh bulatan dengan jari tunjuk 180/360
darab 2027 darab 7 darab 7. Kemudian kawasan sukuan bulatan yang mewakili kolam ikan itu akan kita tolak pengiraan dia. Jadi kawasan sukuan bulatan itu ialah 90/360 darab 2027 darab 3.5 darab 3.5. Jadi satu markah diberikan kepada penggunaan rumus. Dua penggunaan rumus terlibat di sini, tapi kita beri kepada satu penggunaan rumus. Salah satu kita berikan markah satu ini. Seterusnya, operasi tolak di antara dua rumus 77 tolak 9.625. Satu markah diberikan kepada operasi tolak. Dalam prinsip sebenar, dalam barisan yang pertama tu, anda semua boleh dapat dua markah terus. Kerana pada barisan pertama tu telah ditunjukkan juga operasi tolak, menunjukkan hubungan di antara dua kawasan sukuan bulatan dan juga sukuan bulatan. Seterusnya, jawapan kita adalah 67.375 dan ini akan diberikan satu markah. Maka 6 markah adalah keseluruhan bagi soalan bulatan.